So untuk topik ni saya nak continue kepada topik masa. Okay, di mana minggu lepas kita dah belajar mengenai kita dah belajar mengenai conversion from local sidereal to local standard. I'm so sorry. Local standard to local sidereal. Di mana pada waktu sekarang pada waktu sekarang kita ada waktu that we refer to solar, the position of solar, and then we want to convert to we want to determine the local sidereal time pada ketika itu dan pada point yang sama. Bermaksud sekiranya kita berada di contohnya yang ini, tengok lukisan yang cursor saya ni, kita berada dekat sini, kita berada dekat point A. Sekarang point A berada pada pukul 8.05 pagi. So kita nak tengok waktu bintang pada waktu tersebut adalah pukul berapa. LST pada waktu tersebut pada 8.05 pagi ni adalah pada pukul berapa. Kita convert local standard time to local sidereal time. Kalau kamu perasan dekat sini soalan ni lah. Sometimes dia bagi juga soalan trik. Sometimes dia bagi kadang-kadang dia bagi soalan yang mengikut yang saya ajar lah. So kadang-kadang dia bagi point dekat sini. Kadang dia bagi local standard time dekat sini. Local standard time dekat sini. Dan dia minta kita convert LST pun point yang sama, meridian yang sama. Itu kalau conversion from standard to the sidereal. Kalau standard time, solar time to the sidereal time. Tapi kalau kamu tengok local time yang sebelum ni kamu belajar, kamu akan nampak dekat situ kita akan daripada satu meridian to another meridian. Sebab saya cerita ni sebab sometimes ada yang confused di mana soalan adalah mengenai untuk cari masa di meridian A, daripada meridian B. Nak cari waktu yang sama, conversion dia hanyalah conversion waktu from meridian A to meridian B. Contoh, tapi dia buat macam mana tahu? Dia buat dia punya pengiraan adalah based on local standard pergi ke local sidereal. Padahal dekat situ local standard kepada local mean time di mana dia menggunakan sistem yang sama iaitu solar time. Yang ini adalah berbeza sistem. Daripada satu sistem yang lain nak pergi ke another sistem yang lain. And then selalunya bila soalan macam ni dia akan minta kepada meridian yang sama. So sebelum saya teruskan kepada another conversion iaitu local sidereal to local standard, local sidereal time to local standard time, ada soalan tak dekat sini yang kamu nak tanya? Ada soalan dekat sini? Tak ada semua boleh Kalau boleh saya nak teruskan kepada yang ini. Kalau macam tu saya terus saya nak recap pun yang itu sahajalah kan. Maksudnya daripada standard dia kena cari dekat UT dahulu. Sebab apa kena cari dekat UT? Sebab untuk conversion to standard kepada sidereal, sidereal time akan equal to mean time plus dengan nilai R. Memandangkan nilai R tu berada di Greenwich Meridian, nak tak nak kita kena patah balik dahulu kepada nilai UT yang ini daripada Standard Meridian. Kita kena cari dulu nilai di Greenwich. Daripada nilai Greenwich itulah kita lakukan pemprosesan di antara conversion standard kepada sidereal. Bila kita dah dapat nilai sidereal, baru kita cari balik pada kita punya meridian. Ini adalah itu je lah saya boleh recap mengenai standard time to sidereal time. So we go to the sidereal time to local standard time. Yang ini yang
local standard pada local sidereal. Saya tunjuk sikit ini sebab sekejap lagi kita akan buat comparison. Okay, from local sidereal time to convert to local standard time, okay, waktu yang kita refer kepada matahari, contohnya lah kita kata contoh malam tu kita buat observation, and then ada pula star transit pada uh, kita punya meridian. Kalau tak transit pun kita observe jugalah bintang waktu malam tu. Okay, kita observe, lepas tu kita nak tengok, kita nak tukar waktu tu sekiranya sekarang adalah pukul berapa, pukul 9 pukul 09.00 sidereal, local sidereal time. Okay, kita nak tengok saat tu berapa standard time dia. Of course lah kita boleh tengok jam tangan kan. Okay, tetapi in case kita nak tengok perubahan tu, kita tak tahu local standard time, kita tak ada jam tangan, kita tak ada apa lah, kita tak ada laptop ke apa ke, kita nak tengok standard time, maksudnya kedudukan matahari pada waktu itu pada pukul berapa. Okay, so kita pun buatlah, kita ada nilai local sidereal time. Of course lah local sidereal time sebab kita starting with local LS, kita starting dengan kita tahu LST kita, and then we want to convert to LSTDT. Okay, so kita akan ada LST. Okay, bila dah ada LST, macam sama juga macam sebelum ni, kita ada local Greenwich and local Greenwich pula, meridian Greenwich, dan kita ada juga meridian local. Sebab apa meridian local? Sebab bintang tak ada standard seperti waktu matahari. Waktu bintang tiada standard seperti local standard time, seperti solar time, sebab dia adalah based on meridian masing-masing. Even kita berada di Malaysia, okay, even saya di Perlis, Atikah di Melaka, Muhaimin di Sabah, Akmal di Sarawak, okay, kita akan mempunyai LST yang beza sebab dia adalah refer kepada meridian kita. Okay, dan bila kita kata meridian kita, even kita dalam Perlis, Kangang, Arau, Kuala Perlis, Padang Besar mempunyai meridian yang berbeza. So kita akan mempunyai LST yang berbeza. So bila kita ada LST kat sini, okay, untuk formula dia, LST equal to local standard time, okay, minus plus dengan nilai R. Okay, so patutnya formula dia macam tu lah. Okay, tetapi disebabkan nilai R ni dekat Greenwich Meridian, ini adalah pada kita punya local dan ini adalah kita punya local. Macam mana kita nak kita nak buat conversion kan, sebab kat sini bacaan dia daripada Greenwich. So nak tak nak kita kena convert dulu kepada GST. Sebab apa GST? Sebab bacaan dia yang ini dekat Greenwich, okay, equal to UT. UT ni pun dekat Greenwich dan plus dengan nilai R, di mana nilai R ni confirm lah kita di Greenwich, okay. And then bila dah dapat ini, kita nak cari UT kan. Okay, bukan kita nak cari local standard time, bukan kita nak cari GST dah. So UT bersamaan dengan GST, yang ini datang ke sebelah kiri, dia akan jadi plus R, akan jadi minus R. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada Madam. Tak ada. Okay, boleh faham Boleh Madam. Okay, saat.
Okey. So dah memandangkan semua faham Okey, saya teruskan. Okey. So daripada LST ni kita kena dulu cari GST. Macam ni lah saya sebut tadi ni, yang ni dekat sini. Okey, kita nak buat dekat sini tak boleh. Kita nak buat meridian kita tak boleh sebab R ni refer pada Greenwich. Maksudnya data di Greenwich. So terpaksalah kita refer kepada GST. Nak tak nak kita kena patah dulu LST ke sini untuk kita dapatkan local standard local standard time pula UT. Okey, UT bagi Greenwich Meridian. Bila kita dah dapat UT di Greenwich Meridian, okey, so ini step 1 kita kena dapatkan nilai di GST. Okey, kita kena dapatkan nilai di betul lah GST. I'm so sorry. Bukan UT ya, GST. Okay, lupa pula waktu local sidereal. So local sidereal kalau kita tolak dengan meridian local, sebab apa kena tolak? Sebab meridian Greenwich ni berada di sebelah barat local. So kita kena tolak dengan local meridian, kita akan dapat GST. And then kita pun carilah nilai UT dengan tolak nilai R. GST tolak R, kita akan dapat nilai di UT. Okey, ni nombor 3. Okey, kita dapat nilai di UT. Bila kita dah dapat nilai UT, and then kita nak tengok local standard time kita, dia meridian, based on meridian kan. So kita kena patah balik, ini longitude local. Dia nak local standard. So bila local standard, kat sini local standard kita. Okay, so nak dapatkan local standard ni dia kena tambah balik kepada beza longitude. Dia kena tambah balik dengan beza longitude standard. Kenapa kena tambah? Sebab meridian standard ni berada di sebelah timur meridian Greenwich. Barulah dapat local standard time yang ini. Okay, setakat ni ada soalan? Ni Okey, sebab Greenwich ni berada di sebelah meridian Greenwich berada di sebelah apa kita panggil ni? Berada di sebelah kiri ataupun berada di sebelah barat macam ni kan. Maksudnya masa dekat sini kita nak cari masa dekat sini kan. Okey. So bila dia berada di sebelah barat, kita kena tolak. Okey. Okay. So recap balik apa yang saya ajar dalam local time, apa yang saya ajar yang sebelum-sebelum ni. Dia sama je, tak ada berubah apa-apa. Dia tetap sama. Okay. Sebab waktu di timur lebih cepat di waktu di barat. Okay. So boleh nak? Okay. So saya cuma nak cakap nak highlightkan sedikit lah. Okay, saya tak tahu semester ni akan ada yang buat ataupun yang tidak buat lah, memandangkan sekarang ni adalah maksudnya kaedah penilaian kamu pun adalah secara online, bukan face to face. So sebelum ni perlu face to face kan, di mana pelajar perlu attend ke dewan peperiksaan untuk menjawab. Okay, saya pernah jumpa satu student ni, that is a good student lah. Okay, cuma dia terbuat salah sikit lah. Okay, dia good student. Okay, dia mengajar, dia macam ni. Okay, so kat sini local standard time nak pergi LST kan. Local standard nak pergi LST. So di sini pula LST nak pergi local standard. Okay, memandangkan dia tak mau fikir banyak-banyak, dia bagus, okay. Dia tak nak fikir banyak-banyak, dia hafal step ni je. Okay, actually tak perlu hafal pun. Selagi kamu faham, kita boleh dah nampak yang tu. Selagi kamu hafal, selagi kamu ingat formula dia adalah GST equal UT plus R, bagilah apa-apa jenis soalan pun kamu boleh apply. Sebab nak tak nak kita kembali kepada Greenwich Meridian. So memandangkan dia tak nak ni, dia hafal satu ni sahaja. Dari segi dia jawab tu saya boleh nampak lah dia menghafal step.
Okay, it's good. Dia menghafal step dekat situ. Kat sini dia tak menghafal. And then pada waktu tersebut, soalan yang untuk local standard time tidak kepada local standard time tidak keluar. Yang keluar adalah local standard time to local standard time. And dia okay, dia bagus. Betul-betul bagus. Cuma dia ada mistake sedikit. So dia hafal yang ini. Bila dia hafal yang ini, okay, bila dia hafal yang ini kan local standard time. Okay, first nak ada local standard time, dia boleh cari UT. Bila cari UT dengan menggunakan formula UT GST equal to UT plus R, dia dapat GST. Bila dia dapat GST, dia kembali cari kepada dia punya meridian. Okay, dia buat macam mana? Dia hafal satu ni sahaja. Okay, dia hafal satu ni. And then, betul. Apa yang buat tu betul. Okay. Contohnya kan, ni local standard time. Ni local standard time. So, dia kena cari di UT. Okay. Sebab apa nak cari UT? Sebab dia nak dapatkan nilai GST yang ini. Okay. And then dapat nilai GST, dia akan dapat nilai LST. Okay. Betul tu. Okay. Cuma satu sahaja kesalahannya yang mana saya rasakan kalau dia buat step macam tu memang betul. Tetapi dia termiss something. Iaitu dekat sini. Iaitu dekat sini. Sorry lah. Petak-petak je tadi. Kenapa dia termiss? Okay. Kenapa dia termiss? Saya beritahu kenapa dia termiss Okay. Maksudnya dia buat tu step by step tu dah betul. Okay. Tapi dia termiss dekat sini. Okay. Kenapa waktu local standard time kepada local sidereal time dia tak ada sidereal interval dan correlation sidereal. Okay. Tetapi LST kepada local standard time dia akan ada sidereal interval dan correlation sidereal. Okay. Dia sebabnya macam ni. Okay. Kalau kamu refer kepada Star Amanah, okay, dekat sini dia akan bagi date and day kan. Okay, katalah 5 hari bulan. 5 hari bulan pada hari, apa hari ni Isnin, Monday. Isnin lah kan. Okay, dalam Star Amanah ni. And then dekat sebelah ni, dia akan ada nilai UT, betul tak? Di mana UT ni terbahagi kepada 4. 0, 6, 12, 18. Okay. So bila UT ada 0, 6, 12, 18, pada masa sama dekat sebelah UT ni dia akan ada nilai R. Dan sebelah nilai R ni macam degree, minute and second lah. Sebelah nilai R ni pula dia ada nilai declination. Degree, minute and second dan V. Kemudian nilai E. Degree, minute and second. Saya tak ingat hour, minute and second. Hour, minute and second maksudnya. Hour, minute and second. Okay, ni pun hour, minute and second. Okay, so dia bagi pun nilai. Dia bagi nilai kat sini. Dia bagi nilai kat sini. Okay. And then kenapa local standard time ni, dia hanyalah perlu rujuk ni, local standard time ni, R at time observation ni, dia boleh terus rujuk pada 2 jam 15 minit. Sebab nilai yang diberi dekat sini, ni, 2 jam 15 minit ni, okay, dia memang adalah waktu UT. Okay. Dekat sini pula, kamu dapat nilai GST. Ni, kamu dapat nilai GST. Okay. Mana ada dalam Star Amanah, dia merujuk kepada GST tepi ni. Tak ada. Okay. That's why bila kita dapat nilai R, kita akan menggunakan nilai R at 0 hour sahaja. Bagi local sidereal time to convert to local standard time. Okay. Kita hanya menggunakan 0 hour UT. Ni, tengok ni. Negative R at 0 hour UT. After kita guna negative R at negative R pula dah. R at 0 hour UT. Okay. Barulah kita cari sidereal interval and sidereal correlation. Baru kita dapat nilai UT. Okay. Boleh setakat ni? Boleh ke setakat ni? Boleh, madam.
Dan kalau kamu tengok ni kan, dekat sini pun dah highlight R at 0 hour UT. R at 0 hour UT. Kalau kamu tengok dah start amanah pun 06.12.18 ni, tak perlu ni. Ambil je 0 hour UT. Tapi kalau dekat sini, local standard to local sidereal, dia buat R at UT. R at UT. Okay? Boleh lah. R at UT ni maksudnya time observation lah. Okay? So, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Okay, tak ada, kita proceed Kita proceed kepada pengiraan. Okay, di mana of course lah sama juga macam kita punya local standard nak pergi ke sama juga pengiraan dia, kaedah dia sama local standard nak pergi local sidereal. Okay, kita still kena buat apa kita panggil ni, kotak. Okay, di mana kolom sebelah kanan hour, minute and second, yang sebelah kiri adalah variable dia bersama nilai nilai untuk variable tu pada kotak sebelah kanan. So sebelum kita ni, kita macam biasalah, saya akan minta kita untuk keluarkan data-data, info-info yang kita boleh cari dekat sini. So Okay, find Malaysia Standard Time, local standard time. So bila kita kata Malaysia Standard Time bersamaan dengan local standard time for Malaysia lah. So dia minta berapa? Okay, at a place, at a longitude. Okay, bila dia kata at a place, bermaksud automatiknya ini adalah meridian local. So meridian local dia bagi nilai. Okay, 101 43 30 is. Okay. Oh, lupa pula. So untuk, saya harap semua pakai boleh on kamu punya kamera masing-masing Okay. If local sidereal time, okay, so if local sidereal time LST, dia bagi nilai ni. If local sidereal time is 16 40 52. 16 40 52. Kamu nanti jangan tunggu saya minta on kamera, kamu on je kamera. Okay, so at 19 November. So macam saya katalah, pentingnya waktu ni sebab R pada setiap masa adalah berbeza, iaitu 19, 11, 18, 82. Okay, and then given R at 0 UT. Tengok dia bagi R at 0 UT sama dengan 3 hours, 50 minutes, 46.9 second. And then kalau kita tengok, bila kita ada nak pergi ni, ada lagi satu longitude yang kita tak ada, iaitu longitude standard. Sebab apa saya kata longitude standard? Sebab dia minta kita cari meridian standard, bukannya meridian local. Kalau dia minta cari meridian local, is okay, tak ada standard ni. Kamu ambil balik je local yang ini. Okay, tapi dia minta standard. So kita kena carikan meridian standard, iaitu meridian standard for Malaysia kita dah tahu dah, 120 degree east. Okay, semua dapat yang ni? Dapat, madam. Okay, so kita tengok balik step kita, iaitu first, iaitu LST. So dia bagi nilai LST, dia minta, dia kata kita ada nilai LST. So nak dapat nilai LST, daripada LST kita boleh dapat nilai GST. Tapi nak dapat nilai GST ni, kita kena plus and minus beza longitude. So kita tengok LST kita berapa. 16, 40, 52. So kita pun letak kat sini. 16, 40, 52. Okay. So bila dia local, so kita kena tolak dengan meridian local. Berapa meridian local kita? Berapa meridian local kita? Okay. Berapa meridian local kita? Berapakah meridian local kita?
Apakah beza longitude meridian lokal kita dengan meridian Greenwich? Meridian lokal. Mana meridian lokal? Inilah kan? Okey. Boleh? Ini adalah meridian lokal. So, bila dia kata meridian lokal, dia mesti dia bagi tu dalam nilai degree, minute and second kan. Dia bagi nilai beza angles. So, kita kena convert kepada hour, minute and second. Macam mana nak convert kepada hour, minute and second? Bagi 15 madam. Bahagi 15. Okey, so dapat berapa? Okey, dapat berapa? 6 jam 46 minit 54 second. Yang lain? Sama madam. Okey, sama. And then tambah ke tolak? Ini longitude Greenwich. Ini longitude local. Di mana dekat sini LST, kita nak dapatkan nilai GST kat sini. Tolak. Sebab apa? Sebab meridian Greenwich berada di sebelah barat meridian local. So kita kena tolak. So kita pun tolak. So dapat berapa GST? Berapa GST? Dapat 9 jam 53 minit 58 second. 58. Yang lain? Sama madam. Betul. Okey, sama And then kita tengok pula lepas cari GST, kita kena cari nilai UT. Okey, kita nak kena cari nilai UT. Tapi untuk kan dapatkan nilai UT ni, okey. So macam biasalah, kita ingat balik kita punya formula GST is equal to UT plus R. So bila kita nak cari nilai UT, kita kena ambil GST, R ni bawa ke kiri akan jadi minus R. So GST minus R. So nak sampai GST tolak dengan R ni, dia akan mengalami sidereal interval dan juga nilai. After kita dapatkan sidereal interval ni, okay, kita akan buat correction kepada sidereal tersebut. Okay, so macam mana nak dapat? Kita tolak dulu dengan, kita tolak ni sebab semua tolak R, semua bermaksud tolak R. So kita tolak dulu dengan R at kosong UT. Okay, so kita refer balik R at kosong UT kita berapa? Berapa R at kosong UT kita? 3 hours 50 minit 46.9 second. So kita pun letak kat sini 3 hours 15 15 dah 50 46.6 46.9. Okay, so kena tolak baru kita dapat sidereal interval. Saya buat ni je lah, short form nanti kamu buat tulis penuh tau. Okay, so kita tolak. Dapat berapa nilai dia? Enam jam 3 minit 11.1 second madam. Okay, yang lain? Okay, sama Make sure kamu buat lah. Kalau kamu tak buat, saya takut nanti kamu termiss. Buat sama-sama. Okay. So after kita ni nak dapat nilai UT, kita tak boleh lagi. Ni baru sidereal interval, kita tak dapat lagi nilai UT. So kita kena minus dengan correction sidereal. Okay, so kita pergi minus dengan correction sidereal. Minus dengan sidereal correction. Okay, macam mana kita nak dapat nilai sidereal correction ni? Okay, kita akan ambil nilai di ni, kita akan ambil nilai sidereal intervals. Okay,
kita akan ambil sidereal intervals. Okay, kita akan darab. Sidereal interval kita akan darab dengan 9.8296 second. Okay, kita akan darab ni. Okay, berapa sidereal interval kita? 6 hour, 3 minutes, 11.1 second. Darab dengan 9.8296 second. Dapat berapa jawapan dia? Berapa? Saya tak guna kalkulator tau. Saya harap kamu je yang tolong kira untuk saya. Berapa? Okay, 0 hour, 0 minute lah kan? 59.2 second. 0.5 second. Yang lain? Sama madam. Juga madam. Betul. Okay, 0, 0, 0, 59.1 second. So kita pun dapatlah dekat sini. Macam mana? Oh, dapat satu ni. Okay. So kita akan jadi tolak. Bila tolak tu baru kita akan dapat nilai UT. Berapa nilai UT? Berapa nilai UT? Betul Yang lain? Dapat tak? Dapat madam. Dapat madam. Okay. Dapat So, madam. okay. So, bila kita dah dapat nilai UT, baru kita boleh dapat local standard time. Okay, kita nak cari local standard time ni kan. So, bila disebabkan dia minta local standard time, bukan local mean time. Kalau local mean time, kita tolak dengan meridian locals. Kalau kita tolak pula, tambah tolak dengan beza longitude. Okay. Kalau sebab dia ni standard, so kita akan tambah tolak dengan beza longitude standard. So berapa beza longitude standard ni? Okay, berapa meridian standard kita? Berapa meridian? 120 east. Okay, tetapi itu dalam bentuk longitude. Kita kena convert kepada hour. Convert pada 15 degree. So kita akan dapat 8 hour, 0 minutes, 00 second. Plus ke minus? Ini longitude local, ini longitude standard. Plus. Sebab apa plus? Sebab dia lebih awal. Okay. Di mana meridian standard ni berada di sebelah kanan ataupun berada di sebelah Greenwich, sebelah timur Greenwich Meridian. So kita kena tambah sebab kita nak kita kena tambah sebab kita nak cari local standard. So kita tambahlah kat sini. Berapa? Okay. Betul? Okay. So tak habis lagi. Of course dah tak habis lagi. Sebab apa? Kena ada date. Iaitu 19/11 1982. 19/11 1982. Okey. Baru cukup. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Ya. RL0 hour UT. Yang ni dia bagi
Okay. Mak dan kamu Bin dah tanya refer mana. Saya nak bagi tahu ni. Sometimes soalan dia terus bagi kat kamu. Kamu tak perlu cari. Okay. Sometimes soalan dia minta rujuk kepada star amanah. So kamu kena rujuk kepada based on tarikh. Okay. Dan based on masa. Of course lah kalau LST pada local standard kita kena refer kepada 0 UT sahajalah. Okay. Sometimes dia tak bagi ni. Given R at tak, dia tak bagi. Kadang-kadang dia bagi terus dalam bentuk kotak. Dia minta kamu pilih. Okay. Ni nilai R. Ini UT. 0, 6, 12, 18. Kadang-kadang juga dia tak bagi terus ni. Dia kata refer R at appendix 2. So kamu kena refer kepada dalam start mana. Kamu kena refer sendiri. Okay. Boleh tak? Okay. So untuk yang ini sama juga full mark dia adalah semua ni kecuali tak termasuk yang ini, tak termasuk yang ini. Salah satu formula lah. Okay. Dia punya markah semua full mark adalah berdasarkan apa yang saya tunjuk ni. Tapi kalau kamu lukis ni pun tak ada masalah pun. Kalau kita nak nampakkan pergerakan waktu dia, tak ada masalah. Okay. Ada soalan tak? Ni lah. Yes, dia fix. Okay, beza ni 9.8296. Kita tengok yang sebelum ni rasanya 8565. Ni 8565. Beza ni 9.8565. Yang untuk side dia pergi standard 8296. Ni lain. Okay. Okay. So ada apa-apa soalan nak mengenai tajuk masa ni? Okay, so kalau tak ada saya nak buat conclusion sikit lah untuk chapter yang ketiga ni. Okay, chapter yang ketiga ni adalah mengenai pengukuran waktu ataupun time measurement. Okay, di mana dia adalah salah satu parameter ataupun salah satu data yang agak penting apabila melibatkan astronomi ataupun melibatkan dalam field astronomi. Sebab apa? Sebab kita based on pergerakan celestial body. Di mana pergerakan celestial body setiap hari adalah berbeza-beza. Okay? That's why time is critical in astronomy or field astronomy. Okay? So kamu ada dalam chapter 3 ni ada dalam pergerakan masa. Okay, so yang first kamu akan belajar mengenai sistem. Okay, untuk macam saya kata sebelum ni dia ada 6 subtopik, iaitu dua subtopik yang pertama adalah mengenai sistem. Iaitu apa itu sistem? Sistem the time that measured to the celestial body position. Okay, dia ada dua. Iaitu first we refer to solar time, and then yang kedua adalah kita refer kepada sidereal time. Okay, di mana solar time ni dia ada apparent dan dia ada juga pada mean. Okay, apparent, mean, di mana sama ada dia based on mean meridian standard, meridian local ataupun meridian standard. And then yang kedua adalah subtopik yang ketiga pula. Subtopik yang kedua adalah local sidereal time, di mana pengiraan masa dia adalah based on local meridian sahaja. Dia tak ada standard. Okay. Subtopik yang ketiga adalah mengenai equation of time. Okay, di mana equation of time ni adalah perbezaan antara local apparent dan juga local
local mean di mana dia refer kepada sistem solar. Okay, saya ulang balik, ada dua sistem. Okay, satu sistem solar, satu lagi sistem bintang ataupun kita kata solar time dan juga sidereal time. Okay, dua sistem je, dia tak ada sistem yang lain. Okay, yang mana local time pula, subtopik yang keempat iaitu local time, dia tidak menceritakan dia adalah bukan sistem. Okay, dia nak mengatakan itu adalah waktu tempatan di mana setiap tempat mempunyai waktu tempatan masing-masing, sama ada secara lokal ataupun secara standard waktu. Saya ulang balik, local time untuk subtopik yang keempat, okey, dia merujuk kepada waktu sesuatu tempat ataupun waktu di sesuatu point, okey, sama ada secara local meridian ataupun standard meridian. Bermaksud kita dekat sini di Perlis ataupun di Malaysia, okey, kita mengalami dua waktu kalau based on sistem solar. Kita ada dua waktu. Satu adalah based on our meridian, macam saya katalah di Perlis, Arau, Kangak dan Padang Besar mempunyai meridian yang berbeza. Okay. Okay, so that is based on, itu adalah local meridian. Based on kedudukan kita, kedudukan exact kita duduk dekat meridian mana. Tetapi kalau kita based on standard time, maksudnya kita base satu, Malaysia punya waktu. Setiap negara mempunyai standard time masing-masing. Setiap negara mempunyai standard waktu masing-masing. Di mana negara kita, Malaysia, iaitu standard negara kita adalah 120 degree daripada east. Itu adalah subtopik yang keempat. Untuk local ataupun untuk waktu tempatan, local time ni, okay, dia kita bukan katakan dia hanyalah kita refer kepada sistem solar sahaja. Dia juga boleh refer kepada sistem sidereal iaitu sistem bintang. Setiap tempat, setiap meridian lokal tu, okay, dia mempunyai LST masing-masing. Cuma kita tak apply dalam kehidupan kita seharian. Okay, waktu yang kita rujuk adalah waktu local standard time. Okay, yang keempat, kamu belajar mengenai relation between sidereal dan juga solar dan juga sidereal. Yang kelima, kamu belajar mengenai conversion, okay, antara conversion from sidereal nak pergi standard dan standard nak pergi sidereal. Again, saya highlight sedikit, sometimes soalan dia bagi tricky question di mana dia kata LST cari LMT. So bila dia sebut LMT bawah ni, bila kita dapat nilai UT, kita nak convert kepada nilai LST dekat sini. Okay, tengok cursor saya. Okay, daripada UT nak cari LMT sebab dia suruh convert kepada LMT kan. So bila dia sebut local mean time, bermaksud kamu kena plus minus dengan meridian local. Okay, boleh ke tak? Ada soalan? Itu sahaja untuk okay, ada soalan tak? Itu sahaja untuk topik waktu. Ada soalan? Ada? Okey, tak ada Okey, kalau tak ada, saya nak minta rehat 2 minit sahaja. Dalam 8.50 nanti kita akan masuk chapter yang keempat. Tapi chapter yang keempat tu tak ada apa sangat pun. Just nak explain sedikit sahaja mengenai teori. And then after that, lepas kita ni maksudnya kita dah settle lah untuk chapter 3 dan chapter 4. And then chapter 5 pula adalah based on kamu punya assignment yang saya bagi tu lah. So kamu kena buat kajian sedikit lah. So untuk saya terang sikit mengenai assignment. Assignment ni yang kamu buat untuk pengiraan hilal cerah
bulan. Okay, cerapan bulan ni ada banyak pengiraan. Dia ada banyak rujukan. Okay, ru'yah pula dah. Apa saya tak ingat, hisap dengan potah lagi satu. Okay, dia ada banyak-banyak kaedah. Tetapi yang saya minta, okay, kan dia minta introduction tu kan. So kamu boleh bagi pelbagai kaedah untuk penentuan anak bulan. Okay, penentuan anak bulan. Cuma kamu kena highlight penentuan anak bulan di Malaysia tu macam mana. Based on soalan nombor 1 tak silap saya. Okay, dan kamu kena bagi tahu lagi itu dan apa syarat-syarat dia nak mengatakan yang serapan hilal tu yang apa syarat-syarat untuk mengatakan kita dah masuk bulan baru. Okay. So macam kita ada bulan Islam dan untuk setiap bulan Islam tu dia ada cerapan anak bulan. Tetapi setiap bulan lah kita hanya ambil 3 bulan sahaja iaitu penentuan Syawal, penentuan Ramadan, lagi satu penentuan tahun baru lah. Okay, kita hanya buat 3 tu sahaja. Yang lain semua melalui hisap. Maksudnya hisap tu pengiraan. Okay, so explain mengenai semua tu. And then list data yang diperlukan adalah apabila kamu nak buat cerapan hilal tu, data apa yang boleh kamu guna, boleh refer. Semua ni kamu boleh jumpa di pejabat agama, sama ada pejabat agama ataupun mufti. Okay, contohnya Maib, Jaib, apa lagi Jaib. Setiap negeri kan dia ada pejabat agama dia kan. Okay, dan ataupun mufti, memang diorang akan ada letak kaedah penentuan setiap tahun. Diorang letak kat itu setiap tahun. Dan data-data apa yang sesuai. Ataupun kamu juga boleh refer kepada JUPAM. And then untuk arah kiblat tu pula, untuk arah kiblat tu dia ada 2 kaedah. Satu spherical triangle yang kamu belajar dengan saya tu, dan satu lagi menggunakan arah kaedah formula yang saya bagi tu. Okay, so saya minta walaupun kamu buat by group, setiap orang buat sendiri-sendiri punya daripada hometown kamu masing-masing. Okay, so one page, contohlah kan kalau muat untuk one page untuk satu nama sahaja, satu team member. Okay, page yang kedua adalah untuk another team member. Page yang ketiga untuk member yang ketiga. Begitulah berikutnya. Kalau 2 page lah, tak ada masalah. Tapi letak nama dekat situ. Okay, iaitu adalah markah individu. Dari segi item tu adalah markah individu dan seterusnya. Okay, boleh? Boleh. Okay. Okay, so sekarang 8.51, saya suruh kamu rehatkan 2 minit kan. Okay, kita start dengan 8.53, masuk solar op. Okay.
Okey. Boleh ke saya mulakan? Okey. So, saya masih sedikit je, tak banyak pun. Yang kamu nampak slide sampai 42 ni adalah dia termasuk prosedur dan juga pengiraan. Prosedur saya dah cover waktu LP dan pengiraan kita cover waktu LP jugalah sepanjang ODL ni. Okey, prosedur saya dah cover waktu LP yang kita face to face tu. Okey, so sedikit sahaja, tak banyak pun saya nak bagi. Nak bagi apa? Nak bagi teori sedikit. Okay, and then teori ni pun selalunya kamu dah familiar lah sebab kamu pun belajar waktu cadastre. Okay, so at the end for this chapter, okay, you should be able to practice procedure of Azimuth's determination by solar. Okay, to practice procedure of Azimuth's determination by solar ni kita dah achieve dah lah sebab kamu dah practice dah dekat LP tu. Cuma dari segi kepatasan tu tak pastilah sebab kamu hanya buat beberapa kali sahaja. Okay, selebihnya kita ODL. And to determine azimuth based on sun position. Ini pun kita dah buat dah waktu kita buat pengiraan sepanjang ODL. Okay, yang ini kalau ikutkan dia achieve lah. Tapi yang part yang kamu tak achieve-nya adalah sepanjang kamu buat yang dua ni, okay, kamu tak belajar, kamu macam belajar teori tetapi tidaklah saya masukkan ke semuanya, sedikit sahaja. So untuk hari ini saya akan masuk sedikit. This is lecture outline, okay, di mana kita akan ada theory and purpose of solar observation, the equipment that we use for solar observation, and accuracy yang kita gunakan, accuracy yang kita apply. So ada punya tolerance lah. Okay, so fieldwork procedure, correction for sun observation and calculation. Okay, yang ini tiga bawah ni saya dah cover. Okay, di mana correction for sun observation pun sebenarnya saya dah cover. Kalau kamu perasan saya dah cover di mana kita buat parallax tu. Okay, parallax, refraction and parallax tables. Kita buat yang convergence tu, dan juga satu lagi adalah waktu kita buat mean. Saya ada explain sikit-sikit dalam ni. Okay, so hari ni kita nak cover yang tiga topik ni sahaja. Okay, so for secara teorinya, okay, what is solar observation? What is determination of azimuth by solar observation? Okay, secara teorinya adalah kita adalah by observing either sun or star. Actually by sun lah kan. Okay, tapi pada masa sama kita juga boleh determination azimuth by star. Yang kamu belajar pada chapter 2. Ingat balik chapter 2, when star transit, when star elongates, itulah kita tengok azimuth kita based on kedudukan bintang. So azimuth are same as a bearing. Okay, azimuth are same as a bearing. What the difference between azimuth and bearing? Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, terms of azimuth is used in astronomy. Okay, sepanjang kamu belajar azimuth are same as a bearing. Yes, true, betul. Okay, tapi apa beza azimuth dengan bearing ni? Saya ada sebut juga. Apa beza azimuth dengan bearing? Apa beza azimuth dengan bearing? Okay, bezanya bearing tu adalah angular from north to target. Okay, direction kita lah daripada one point to another point ataupun hinggalah traverse line. Kalau azimuth ni sama juga. Okay, angle that measured from north measured clockwise to the traverse line kan. Okay, ni azimuth.
Okay. Stesen 2, stesen 1 nak pergi ke stesen 2. Okay. Azimuth and bearing tetap sama. Dua-dua refer kepada north dekat stesen 1. Okay. Angle daripada sini kepada stesen 2. This is azimuth ataupun bearing. Okay. Ataupun bearing. Okay. Tapi apa beza dia? Bezanya azimuth ni kita akan refer kepada north, true north sahaja. Okay, azimuth ni tengok ni, term is used in astronomy. Di mana kalau astronomy kita akan belajar mengenai true north. Azimuth ni we refer to true north sahaja. Okay, tapi bearing ni dia boleh refer kepada apa? Dia boleh refer kepada true north, dia boleh refer kepada magnetic north, dia boleh refer kepada grid north. Bila kita sebut bearing, dia boleh dikatakan assume bearing. Bearing from PA. Okay, apa lagi? Banyak lagi. Okay, bearing from PC. Okay. Prismatic compass. So dia boleh refer kepada true north, magnetic north ataupun grid north. Tapi bila kita sebut azimuth adalah merujuk pada true north, arah utara benar. So untuk nak kita tengok akan determining by azimuth ni, kita boleh refer kepada altitude method dan hour angle method. Okay, kalau kamu tengok dua-dua ni, okay, kamu rasa-rasa kita punya solar observation yang kamu belajar dengan saya dekat LP, iaitu dekat store, dekat academic height, okay, dengan waktu ODL, kamu menggunakan method yang mana satu? Which method yang kamu apply? Altitude. Okay, kita menggunakan altitude. Sebab apa? Sebab pengiraan altitude adalah penting waktu kita buat solar observation. Kalau kamu tengok dalam kamu punya borang solar observation, kamu akan ambil horizontal angle, vertical angles dan juga masa. Di mana horizontal angles tu dia akan memberi bacaan bearing. Atau nak kata azimuth, dia tak capai lagi tahap azimuth sebab kita tak buat pengiraan, kita tak buat correction dia lagi. Okay, so dia horizontal angles tu dia memberi bacaan bearing, itu maksudnya kedudukan matahari, dan azimuth bacaan vertical tu pula dia memberi bacaan altitude. Yang ini yang kita pakaikan method ni. Okay, bila kita kata bacaan hour angles ni bermaksud kita kena tahu kedudukan matahari pada meridian kita. So dia more kepada meridian solar ataupun sun transit at our meridian. Itu yang menggunakan hour angles method. Sorry madam, yang G tadi apa? Grid north. Grid north. North yang refer kepada peta. Bukan peta lah. So yang secara XY. North, south, east, west. Maksudnya grid north ni dia dah ada transformasi unjuran-unjuran dia. Macam yang saya katalah, daripada sebiji limau, kamu kupas limau tu daripada 2D, daripada 3D kepada 2D. Kamu jadikan satah. Nak dekat itu dia ada dia punya calculation yang di belakang tu. Itu adalah grid north. Okay? Okay, thank you madam. Okay, sama. Okay, so kita akan ada dua method, altitude dengan hour. Hour angles, okay. So observing using theodolite with accurate vertical angles, bermaksud ni penting ni, maksudnya data yang kamu nak ambil vertical ni adalah penting dan juga waktu. Okay. Kalau hour angles kan tadi saya kata dia based on our meridian kan. Bila dia merefer kepada our meridian, dia refer kepada kita punya meridian, celestial meridian. Okay. Bila kita refer kepada celestial meridian, maksudnya refer kepada kita punya north lah. Longitude of the place should know accurately. Hour angle required very accurate time but not vertical angle. Sebab apa? Sebab dia perlukan kita punya kedudukan tu memang penting. Okay. So kat sini observing using theodolite with accurate verticals. Okay. Kalau kita tengok daripada kamu punya observe, ini matahari,
Ini kedudukan kamu. So kamu tengok kan. So kedudukan ni. Okay, angles ni. Kan kalau kamu ambil nilai dia ni, kalau kita tengok ni, okay, kalau ikut kamu dapat nilai verticals tu daripada 0 degrees ni, ini yang kamu dapat. V1, V2, V3, V4. Okay, tetapi yang sebenarnya yang kita perlukan adalah yang ini. Yang ini adalah penting. That's why kamu akan buat refraction and parallax. Kalau kamu perasan, kamu akan buat refraction and parallax. Nak tentukan kedudukan matahari sebenar. Sebab apa? Naknya kedudukan matahari kat sini. So disebabkan kita punya kedudukan jauh dengan matahari, okay, pandangan kita akan terbias ataupun terbias, okay, terreflect sikit ke atas. That's why ini adalah penting. Vertical kamu, data kamu memang penting. Okay, so kita dapatkan nilai altitude yang ini. Okay, that's why kita panggil altitude method. Okay, so this is the purpose. Oh, I'm so sorry. Ada lagi satu. Okay, syarat-syarat untuk kita observe dekat sini, altitude dia adalah lebih kurang 15 degree ke 30 degree. Kalau kita nak dapat yang cantik. Okay, bacaan yang cantik adalah di antara 15 degree ke 30 degree. The reason kenapa 15 degree ke 30 degree, of course lah kalau matahari berada di atas kepala kita, kita tak boleh observe dah kan. Okay, to the light kita tu nah nampak dah dekat atas, kita tak boleh dah kan. Okay, macam yang kamu buat practical secara F2F lah. Okay, the real practical. Kalau dah sampai 9 lebih itu, rata-rata group dah tak boleh dah. Sampai tercongak-congak dah kamu punya, muka kamu dah cium dah kepada kamu punya to the light. Sebab apa? Sebab dia terlalu tinggi. Okay, that's why kita katakan 15 degree hingga 30 degree. Di mana 15 degree hingga 30 degree ni yang waktu sesuai di Malaysia. Okay, kita belajar di Malaysia. Saya tak ajar kamu di negara lain. Okay, so hanya sesuai adalah 8 pagi hingga 10 pagi. Bukan exact lebih kurang pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Okay, ataupun 4.30 petang sehingga 6.30 petang. So dulu ya kita akan ada cerapan petang, kita akan ada cerapan pagi. Memang kamu kena buat dua-dua. So sekarang ni agak sukar lah. Okay, so kita akan buat cerapan pagi sahaja selalunya. Okay, and then ada masanya kalau sempat saya akan minta kamu buat observe petang. Tapi untuk kamu punya batch of course lah kan. Sebab apa? Sebab yalah sebab COVID ni lah kita ODL. Okay. So ini adalah waktu yang bersesuaian. Dan kalau kamu tengok refraction and parallax juga, okay, ni sebab pertama, ni yang kedua, okay, yang kedua ni maksudnya yang pertama ni sebabnya tak boleh ni dah lah, okay, yang sesuai yang ini. Yang ketiganya, kalau kamu tengok table refraction and parallax table, saya tak ingat sangat. Dia punya nilai altitude dia adalah 0 degree sehingga 40 degree kot. Nanti kamu refer balik lah yang ni lah. Saya tak ingat. Refraction and parallax table, dia hanya ada correction kat sini je. Dia tak ada correction untuk altitude yang nilai 50 degree, 60 degree, tak ada. Nanti kamu semak balik. Tak ingat 30 kot. 35, tak ingat. 0 degree pula. 10 degree sampai 40 saya rasa. Tak silap saya lah. Nanti kamu check balik lah. Saya malas nak buka sekarang. Okay. Kalau kamu tengok refraction and parallax, hanyalah ada setakat ni sahaja. Di Malaysia. Again, di Malaysia. Kamu jangan refer parallax, refraction and parallax table di Star Amanat. Dalam Star Amanat dia ada refraction and parallax table. Tetapi itu pada kedudukan Greenwich. Table yang saya bagi berasingan tu adalah pembetulan untuk pembetulan refraction and parallax untuk di Malaysia. Okay, faham? Star Amanat dia berada di Greenwich. Jangan guna refraction and parallax tu. Okay, tak boleh. Okay, untuk refraction and parallax guna yang Malaysia, atau untuk jumpa refraction and parallax table tu dapat daripada mana? Kamu boleh dapat daripada keliling ukur daripada UPAM lah. Okay. So itu adalah yang ketiga-tiga ni. Okay. So saya masuk sedikit mengenai purpose.
Okay, purpose of sun observation is of course lah kita nak buat azimuth determination. Okay, azimuth determination is very important and common operation in cadastral work, especially in cadastral work lah. Okay, untuk tempat-tempat lain pun sama juga kena buat. Okay, cuma dalam cadastral ni sebab dia adalah accuracy yang tinggi. Bila kita sebut cadastral, ukuran hak milik. Apabila ukuran hak milik dikatakan satu parcel satu lot tu dia ada owner dia. So of course lah kita tak boleh buat secara tidak tepat lah. Okay? Maksudnya kena tepat. Dan kalau kamu tengok kebanyakan kes-kes di Malaysia pun kadang-kadang kalau melibatkan tanah adalah percentage untuk mengaku hak milik tanah masing-masing ataupun percentage of tanah makan tanah jiran sebelah makan tanah sebelah tu. So itu adalah salah satu apa kita panggil kes-kes tanah di Malaysia lah. That's why cadastre amatlah penting. Nak tak nak kamu akan check datum. Okay, kamu akan buat PO dengan PNew. Okay. Yang itu. Kamu kena fix balik kamu punya batu. Fix tu dia ada pengiraan. That's why cadastre adalah penting. Sebab dia menentukan kedudukan setiap lot tersebut. Bukan nak kata engineering tu tak penting. Tetapi engineering tu dia ada tolerance yang boleh diterima. Tapi cadastre ni ada juga tolerance yang boleh diterima. It also widely used in determination of location of a point on Earth's surface. Untuk tahu kedudukan kita. Okay. So ini adalah alat-alat dia. Okay. Ini alat ni dah lama. Tapi untuk kamu punya practicals, kita akan menggunakan 10 second and high accuracy of theodolite. Okay. Dalam theodolite ni, saya tak tahulah saya sempat tunjuk ke tak. Asalnya tak sempat tunjuk. Dalam alat yang kamu guna tu, dia ada 10 to 20. Bila kita sebut 10 second accuracy, bermaksud bacaan dalam alat ni, dia bagi contoh lah kan, 90 degree, 00 minit, 10 second. 90 degree, 00 minit, 20 second. 90 degree, 00 minit, 30 second. Kamu tak akan nampak 90 degree, 00 minit, 15 second. Yang ni kamu tak akan nampak. Sebab dia hanya memberi bacaan 10 second terhampir. Okay, faham Ada juga theodolite yang 5 second terhampir. Ada juga theodolite yang 5 second terhampir. Tapi untuk kamu punya practical, saya hanya jumpa 10 dengan 20. Okay, dalam alat ni paling maksimum dia punya bukan paling maksimum lah. Paling rendah dia punya accuracy adalah 20 second. Paling tinggi dia punya accuracy 10 second. Dia tak ada 1 second. 1 second ni kalau kamu boleh jumpa dalam total station. Ni alat dekat kita punya jabatan. Okay, saya tak cerita pasal alat luar pun. Okay, ni sebab ini kita punya practically kita akan guna theodolite untuk part 2. Bila part 3 nanti kamu akan start guna total station. Waktu tu kalau kamu buat cadastre survey, cadastre kan dia ada 3 kan, cadastre 1, cadastre 2 dan cadastre 3. So kata cadastre 2 kamu still kena proof kata pensyarah kamu. Okay, ni dalam pembelajaran kalau realnya adalah based on perkeliling dalam cadastre tu lah kan. Proof datum ada 4 kaedahan, 3 ke 4 kaedahan. So ini kalau kamu guna untuk part 3, kamu akan start guna total station. Katalah pensyarah minta kamu proof datum with your solar observation. So kamu boleh menggunakan total station. Itu adalah 1 second terhampir. Ini lagi accurate. Okay. And another yang pentingnya alat adalah jam. Bila sebut jam ni penting, bermaksud bukan jam yang cepat lambat 5 minit itulah nah. Okay, jam yang betul-betul universal time. Okay. So ini adalah untuk star observation. Kita menggunakan geodetic theodolite. Yang ini saya tak pernah guna lagi. Okay, saya tak pernah apply lagi. Okay, dan juga kita kena ada chronometer. So yang ni pun saya tak pernah apply. Tapi saya pernah observe bintang dengan menggunakan, saya tak ingat theodolite ataupun total station. Saya rasa total station kot.
Saya pernah observe bintang menggunakan total station. Observe bintang ni maksudnya macam kita observe matahari lah. Untuk saya dapatkan azimuth kita berapa. Tetapi dengan menggunakan bintang. Saya tak menggunakan geodetik dengan kronometer ni. Okay, itu adalah alat. Ini adalah accuracy dia, first class, second class, third class and lower class. Macam saya kata, untuk kamu, untuk kamu plus minus kamu punya less than tu kan, less than 10 second. Sebab apa saya minta less than 10 second? Untuk kamu punya LP, sebab yang kamu buat dekat kamu punya tempat tu adalah kukuh, dia bukan tanah sawah yang nak terbenam tebih. Okey, tempat yang kamu buat tu di academic height. Academic height itu adalah kukuh tanah dia, maksudnya keras. Kalau kamu tanam tu, insya-Allah tak bergerak, and then jauh daripada jalan. Okey, maksudnya kalau lori lalu pun tak adalah kamu punya alat tu tergerak sedikit. Kalau nak bergerak pun adalah sebab kamu sendiri. Kamu tersentuh, kamu tersepak sikit tanpa sedar. So alat tu akan memberi error. So dan alat yang kamu guna tu theodolite, tak adalah tidak accurate langsung. Dia memberi bacaan 10 second. 10 second terdekat. That's why saya minta kamu punya tolerance untuk accuracy tolerance for your bacaan adalah 10 second. Okay. Ini adalah kelas-kelas dia. Tapi kalau setahu saya, setakat ni untuk cadastral, job cadastral dia tak ada kelas dah. Sebab apa? Sebab alat semakin canggih. Okay, alat semakin canggih, kita boleh dapatkan kepada first class order. Okay, so this is fieldwork procedure di mana elemen yang penting of course lah altitude. Kamu dapat daripada mana altitude ni? Daripada vertical angles yang kamu buat. Latitude iaitu koordinat origin dengan koordinat station. Okay, declination ni daripada star almanac. Okay, azimuth ni adalah daripada horizontal angles. Okay, ni spread observation. Maksudnya kamu buat Bodish method ke, kamu dapatkan latitude and then kamu pun buat pengiraan. Okay, itu sahaja. Ada soalan tak? Tidak ada. Tak ada. So minta kamu study sikit lah, okay? Ada tak sana? Ini semua yang saya dah ajar dah waktu itu. Okay, and then ada satu lagi ni. Correction in solar observation. Celestial refraction correction. Dia ada astronomical, dia ada instrumental. Okay, instrumental ni biasalah bubble not perfect ataupun human error. Kamu observe tak betul. Itu adalah common, kita panggil apa? Common mistake lah. Okay. Tetapi dalam setiap observation kamu akan ada correction untuk bahagian astronomical. Di mana celestial refraction correction ni adalah correction yang kamu buat kepada refraction and parallax tables. Okay, ni parallax correction ni pada sudut pandangan kamu tu kamu betulkan. Okay, untuk semi diameter ni bermaksud cara kita observe. Selalunya kita hanya ambil dua bacaan iaitu penyilang kiri dan penyilang kanan. Tapi kita nak reducekan error dekat situ, kita buat semi diameter. Macam mana semi diameter? Kamu observe matahari di tengah-tengah. Okey, dan dia terbahagi kepada matahari penyilang kiri dan penyilang kanan, di mana setiap penyilang tu dia akan ada matahari kiri dan matahari kanan, dan untuk penyilang kanan pun ada matahari kanan dan matahari kiri. Dari situ dia akan averagekan untuk dapatkan ukuran kedudukan matahari yang baik. Ini adalah semi diameter. So this is instrument dengan human error macam biasalah kamu dah belajar waktu part 1. Okay, so ini adalah pengiraan. Kamu boleh refer kepada U Future. Saya dah letak ada semua nota-nota ni. Okay, cuma pengiraan ni even kadang-kadang dia punya simbol tak sama macam saya, is okay. Simbol pula. Yang macam saya letak S1, S2, S3 kan. Dekat sini dia letak U1, U2, U3. Tak ada masalah pun.
Sama juga dia punya method. So kalau pengiraan memang saya suka ajar secara hands on berbanding pada nota lah. Okay, so ini adalah ni, so boleh refer. Inilah yang saya kata table refraction and parallax. Okay, di Malaysia dia antara 10 ke 42. Dia tak ada 60 degree, altitude 60 degree. Altitude 60 degree tu kita tak boleh nampak dah. Kita cium kita punya theodolite. Okay, dan seterusnya. So boleh refer kat sini. Yang ini semua saya dah cover waktu ODL. Waktu LP ODL. Okay. Tiba ada. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada, madam. Yang lain tak ada Tak ada, madam. Tak ada, madam. Confirm tak ada Confirm tak ada? Ada. Hmm. Saya nak tanya yang convergence tu ambil dekat mana? Convergence. Dekat sini tu. Okey. Ni convergence ni dia hasilnya daripada atas ni. Convergence ni betul tak? Saya menjawab tak soalan? Ya madam. Convergence ni jawapan dia sama dengan yang atas ni. So maksudnya difference in longitude, nilai yang dekat sini, okay, kamu derap dengan sin latitude of station. Okay, sin latitude of station nak dapat mana? Kat mana tak pengiraan dia? Ni sin latitude of station yang 42118. Okay. Darab tu once kamu dah dapat jawapan dia dekat situ. Okay. Dapat jawapan dia dekat sini, kamu salin balik je dekat bawah. Kalau sebelah total difference ni kamu bulat east, automatik dekat sini pun kamu bulat east. Okay. Ada lagi soalan? Okay, kalau Okay madam. okay, ada tak ni? Kalau tak ada, setakat itu sahaja kita punya kelas sebab memandangkan sebenarnya saya ada kursus daripada pagi tadi. That's why kalau kamu tengok kita on time hari ni, pukul 8 saya dah start kelas. Sebab saya nak cover sedikit lagi je. Okay, saya harap kita dah cover chapter 3 dan chapter 4 dan please nanti saya akan masukkan standard report yang diperlukan buat by group. By group nanti saya akan bahagikan dan borang-borang solo out pun saya akan pulangkan secara dalam Google Drive. So kamu boleh buat pengiraan dekat situ lah. Dan insyaAllah untuk penghantaran report ni saya akan extend sedikit lah masa. Okay, memandangkan kamu pun mesti banyak kerja lain juga kan. Okay, cuma untuk assignment saya tak akan extend masa lah. Okay, assignment yang tu lah. Okay. So kalau tak ada soalan, saya nak tamatkan kelas kita di sini. Attendance je kamu ingat. Kelas tak ingat pun. Okay, so untuk minggu ni minggu ke-13 kan. Cek masuk ke semua? Mobil? Masuk.